Antara paparan menarik hari ini, PAS mohon batas sama fitnah mujahid isu LGBT. Menteri Besar Kelantan serah tuntutan royalti kepada Anwar. Yang pasti saya bukan calon Menteri Besar Kedah, Mahfuz Omar. KJ cabar Anwar dapatkan sokongan pengundi Melayu. Tujuh kontrak data sonik teknologi Senin Berhad diberikan tanpa tender terbuka, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin mendedahkan tujuh projek itu bernilai sekitar RM1 bilion dan diberikan antara September 2015 hingga Ogos 2022. Dia mendedahkan maklumat itu dalam jawapan bertulis Parlimen ketika menjawab soalan Lim Guat Eng. Menteri-menteri dalam negeri dalam tempoh itu ialah Ahmad Zahid Hamidi 2013 hingga 2018, Muhyiddin Yassin 2018 hingga 2020 dan Hamzah Zainuddin 2020 hingga 2022. Lim meminta Kementerian Dalam Negeri mendedahkan status kontrak yang diberikan kepada Datasonic jika kontrak itu akan ditender semula dan sama ada ahli keluarga kepimpinan sebelum ini terbabit dengan perjanjian itu atau tidak. Saifuddin berkata, kesemua kontrak masih berkuat kuasa dan mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perjanjian. Saifuddin tidak menjawab soalan Lim berhubung kemungkinan ada penglibatan ahli keluarga kepimpinan sebelum ini dalam perkara tersebut. DTSB ialah anak syarikat Datasonic Group Berhad, sebuah syarikat tersenarai di Bursa Saham. Jawapan Saifuddin juga tidak menyentuh berkenaan langkah kerajaan sekarang untuk memberikan DTSB lanjutan kontrak selama 3 bulan untuk pembekalan MyCard, MyTentera, kad MyPoka dan bahan habis guna kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Ini bermakna kontrak ini hanya akan tamat pada 14 Mei. 6 daripada 7 kontrak yang diberikan secara terus ini akan tamat tahun ini. Soalan Lim muncul dalam senarai jawapan bertulis pada 29 Mac. Dia berkongsi jawapan itu di Facebooknya. Pada 31 Mac, Datasonic dalam kenyataannya kepada beberapa media menjelaskan kontrak pemberian langsung itu pada mulanya kebanyakannya menang melalui tender terbuka. Menurut media antarabangsa, syarikat itu berkata selepas mendapat kontrak melalui tender terbuka, ia mencadangkan kontrak baru kepada kerajaan dengan potongan harga serta perkhidmatan dan produk yang lebih baik. Syarikat itu berkata bagi projek yang melibatkan keselamatan seperti pembekalan MyCard, mendapat manfaat daripada kontrak pemberian langsung berbanding proses tender yang panjang. Kata DTSB, oleh itu kami terlibat melalui proses rundingan terus. Sudah menjadi amalan biasa bahawa rundingan harga kami sentiasa membawa kepada pengurangan sebanyak harga 5% hingga 10%. PAS memohon untuk membatalkan sama fitnah yang difailkan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof kepada parti itu berhubung dakwaan PAS bahawa Mujahid menyokong budaya songsang, lesbian, gay, biseksual dan transgender. PAS yang diwakili Setiausaha Agongnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memfailkan permohonan itu menerusi Ketuan Tengku Amalin dan Faizi di Mahkamah Tinggi di sini pada 15 Februari lalu. Permohonan itu dibuat atas alasan Mujahid selaku plaintiff gagal mendedahkan apa-apa kausa tindakan yang munasabah terhadap parti berkenaan. Menerusi pernyataan pembelaan, PAS mendakwa pernyataan tuntutan plaintiff adalah cacat dan tidak sah kerana plaintiff gagal menamakan pelaku kesalahan yang mempunyai kawalan serta melakukan penerbitan bagi artikel berkenaan. Pada 16 Oktober 2022, PAS dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah, mengaibkan dan memfitnah Mujahid dengan menerbitkan kenyataan fitnah di ruang status akaun Facebook parti itu. Kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud Mujahid yang ketika itu Menteri Agama telah membenarkan, menyokong atau menerima masyarakat khususnya yang beragama Islam terlibat aktiviti LGBT dan penzinaan. Mujahid kemudian pada 15 Disember 2022 memfailkan saman terhadap parti itu kerana didakwa dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah, mengaibkan dan memfitnahnya. Sementara itu, Peguam Nur Azmi Zakaria mewakili Mujahid berkata permohonan PAS itu akan didengar di hadapan Hakim Datuk Ahmad Sahrir Muhammad Saleh pada 21 Jun ini. Mujahid sebelum ini berkata kenyataan fitnah dibuat PAS menyebabkan beliau mengalami tekanan perasaan selain merosakkan pewatakan, nilai moral, pegangan agama, keupayaan dan kredibiliti beliau sebagai bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama. Sehubungan itu, beliau memohon satu perintah supaya PAS menarik balik serta memadam kenyataan fitnah dan gambar plaintiff itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh perhakiman selain memohon ganti rugi am, teladan dan teruk.
Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menjangka proses pembahagian kerusi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dapat diselesaikan dalam 80 hingga 90% menjelang akhir bulan ini bagi menghadapi pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Amiruddin yang juga pengerusi PH Selangor berkata, perbincangan bersama BN sedang berlangsung dan pihaknya masih memerlukan masa bagi melaporkan dan membentangkannya kepada PH Pusat untuk membuat keputusan. Perbincangan ini memang akan sampai kepada hari penamaan jalur lah. Jadi perbincangan akan dilaksanakan, tapi kita memang pasti ada set timeline untuk pastikan 80-90% diselesaikan menjelang akhir bulan ataupun akhir bulan 4 dan sebagaimana yang kita ada dalam timeline. Hopefully akan dapat cepat. Menurutnya, BN yang kini sebahagian kerajaan perpaduan di negeri itu sudah mula bergerak bersama-sama PH sebagai satu pasukan terutamanya dalam persiapan bagi konvensyen kerajaan perpaduan yang akan berlangsung pada 14 Mei ini. Komposisi kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor terdiri daripada PKR 19, DAP 15, Amanah 6, manakala BN mempunyai 5 kerusi selain Bersatu 4, Parti Bangsa Malaysia serta Pejuang masing-masing 2 manakala PAS, Warisan dan Bebas masing-masing 1 kerusi. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berharap kunjungan hormatnya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 hari lepas akan memberikan hasil yang baik kepada rakyat Kelantan. Beliau berkata pihaknya juga sudah menyerahkan tuntutan hak royalti minyak kepada Anwar dalam pertemuan berkenaan. Katanya, kita berunding atas asas yang lama dan Perdana Menteri memberi maklum balas dengan menyatakan insya-Allah. Kita berharap Perdana Menteri memberi sesuatu yang terbaik untuk Kelantan. Ahmad berkata menerusi pertemuan itu, kerajaan negeri turut memohon supaya semua perkara yang diputuskan ketika pentadbiran sebelum ini diteruskan. Berhubung pilihan raya negeri, beliau berkata tarikh terakhir bagi pembubaran Dewan Undangan Negeri ialah pada 28 Jun ini dan DUN akan dibubarkan sebelum itu. Seperti mana telah dipersetujui Menteri-Menteri Besar 6 negeri yang terlibat. Katanya, jadi terpulanglah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya bersama 6 negeri itu. Kelantan setuju untuk mengadakannya secara serentak. Pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar menepis dakwaan mengatakan beliau disebut-sebut akan bertanding dalam pilihan raya negeri nanti selain menjadi antara senarai bakal Menteri Besar. Beliau berkata calon Menteri Besar akan dilantik dalam kalangan parti gabungan kerajaan perpaduan sekiranya mereka menang dalam pilihan raya negeri nanti. Apa yang penting, bekas ahli Parlimen Pokok Senat itu menegaskan calon nama Menteri Besar itu bukanlah beliau. Katanya, Menteri Besar itu kita belum tentu. Yang pasti bukan saya. Itu kena sebut tu. Orang duk viralkan saya nak jadi Menteri Besar. Yang pasti kita akan ada calon MB. Kita tak sebutlah poster boy. Yang pasti ada calon MB dan pasti bukan saya. Calon itu adalah dari Parti Gabungan Perpaduan Negeri Kedah. Mahfuz yang juga pengurusi PH Kedah berkata, rundingan mengenai agihan 36 kerusi PRN di Kedah akan dilakukan mulai minggu ini. Jelasnya perundingan agihan kerusi tersebut bakal dilaksanakan dalam beberapa siri perjumpaan antara pimpinan Parti Gabungan Kerajaan Perpaduan. Namun katanya setakat ini sudah dipersetujui semua kerusi yang dimenangi oleh PH pada pilihan raya umum lalu kekal ditanggini parti itu manakala BN kekal di kerusi mereka. Katanya mana yang dah menang itu kita tidak akan ganggu. Mana kerusi PAS menang pula kita akan bincang. Beliau berharap agihan kerusi tersebut dapat ditentukan menjelang Konvensyen Perpaduan Negeri Kedah yang akan dianjurkan pada 20 Mei depan. Katanya, konvensyen tersebut dijangka dirasmikan pemimpin tertinggi parti di peringkat nasional dan ia melibatkan seluruh pemimpin parti kerajaan perpaduan negeri. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin yang turut menyatakan setakat ini mustahil untuk Pakatan Harapan menang di 3 negeri dikuasai PAS iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu yang akan terbabit dalam PRN nanti. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim diyakini berdepan cabaran getir terutama dalam meningkatkan sokongan pengundi Melayu terhadap gabungan itu menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Khairi berkata ia mengambil kira keputusan pilihan raya umum ke-15 lalu yang mana PH hanya meraih 15% undi Melayu di negeri yang majoritinya Melayu. Bagaimanapun, beliau berkata mengambil kira keputusan PRU 15 juga. Selangor dan Negeri Sembilan dilihat suka dirampas Perikatan Nasional daripada cengkaman PH. Pada masa sama, katanya Anwar yang juga Perdana Menteri perlu mempertahankan kubu kuat gabungan itu terutama di Selangor. Sebelum ini, PN mengenal pasti 2 negeri iaitu Selangor dan Negeri Sembilan sebagai medan pertarungan utamanya dalam PRN nanti. Sementara itu, Khairi berkata, PN dilihat seolah-olah meminjam taktik Anwar ketika Presiden PKR itu
berada dalam pembangkang dengan memberikan tumpuan kepada kempen populis. Katanya, tanpa perlu menanggung beban realiti sebenar berada dalam kerajaan, mereka menjadi juara populis mendesak rakyat Malaysia dibenarkan mengeluar akaun simpanan persaraan melalui kumpulan wang simpanan pekerja. Khairi juga berpendapat Anwar juga perlu merempuh ranjau dalam mendepani PRN dengan bebanan yang merujuk kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya modal politik Anwar semakin terjejas memandangkan reputasi kontroversi Ahmad Zahid dan tanggapan terhadapnya yang dilihat memberi ganjaran kepada penyokong dan kroninya tanpa disekat. Lebih membimbangkan Anwar ialah jika UMNO menjadi liabiliti pilihan raya semasa pilihan raya negeri nanti. Dengan kata lain, jika PH kehilangan Selangor atau Negeri Sembilan, ia akan menjadi satu kemunduran besar bagi Anwar. Berikutan, PM mengenal pasti kedua-dua negeri itu sebagai medan pertempuran utama. Sekian, saya Syahidah Zakaria, rentasan Malam di TV pada hari ini.